Apa tujuan kita mengadakan larangan lompat parti ini? We must know apa tujuan kita sebenarnya. Kalau tidak, nanti kita merapu cakap benda-benda yang tak relevan. Kepada saya, ada saya dan saya percaya rakan-rakan dalam parlimen ini juga bersetuju bahawa kita nak melihat keadaan yang stabil dalam negara kita ini. Politically stable. Kenapa kita perlukan stability ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita boleh menumpukan tenaga kita, fikiran kita kepada tanggungjawab kita yang sebenarnya sebagai wakil rakyat. Sama ada ahli parlimen, kalau ataupun di peringkat negeri, wakil-wakil rakyat di peringkat negeri. Peranan dan tanggungjawab kita ialah untuk membangunkan negara dan rakyat kita. Apatah lagi dalam negara kita ini, rakyat kita dan negara kita dalam keadaan yang mencabar, tertinggal dan ditinggalkan oleh arus pembangunan dunia. Arus pembangunan dunia dan juga arus pembangunan dalam negara kita ini. Kalau kita menghabiskan masa dengan berpolitik sepanjang masa sebagaimana yang berlaku di dalam Dewan ini, boleh dikatakan lebih daripada separuh masa dalam masa perdebatan di dalam Dewan ini adalah dihabiskan dengan politik kepartian. Jadi saya ingat perubahan perlulah berlaku, transformasi perlulah berlaku, budaya politik kita perlu berubah. Kita menjadi ahli wakil rakyat yang bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada negara kita. Kita banyak benda yang kita nak buat dalam menghadapi cabaran semasa dan juga rencana masa depan yang lebih besar, lebih baik bagi kita semua. Ini memerlukan pemikiran yang jitu, pemikiran yang tenang dan memerlukan tenaga, masa. Kita perlu itu, kalau tidak kita tak boleh nak duduk merancang masa depan kita. Ini dah berlaku kepada negara kita selama hari ini. Election after election, bertukar kerajaan. Selepas pilihan raya demi pilihan raya, kita tak menunaikan, tak tertunai tanggungjawab kepada rakyat. B40 ini, tak tahu dah berapa lama dah. Ya? Kemiskinan ini, dah berapa lama dah kita bercakap. Nak membasmi kemiskinan, miskin tegar dan sebagainya. Nak membela nasib penduduk luar bandar, tak kira lah apa kaum pun, apa bangsa pun. We are still talking about the same thing. Saya berasa sedih kadang-kadang memikirkan kelemahan diri sendiri sebagai wakil rakyat. Dan kita sebagai satu kerajaan dan sebagai juga ahli-ahli politik pembangkang yang mempunyai tanggungjawab yang konstruktif. Menjadi pembangkang yang konstruktif, yang menegur, memberi pandangan dan pendapat dengan tujuan tidak lain untuk menyumbang kepada perjuangan kita sebagai wakil rakyat, sebagai ahli-ahli politik. Kita gagal sebenarnya. We should be ashamed of ourselves. Kita patut malu pada diri sendiri. Ya, tak kira lah daripada mana parti politik pun. We have failed. Saya kalau jadi peneroka Pekra apamanya, jadi peneroka tanah rancangan di kampung, saya akan jadi ketua peneroka, jadi ketua itu, ketua kampung. I will be talking about the failure of the politician. Pemimpin-pemimpin parti sama ada
dari pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan. Tidak dapat membela nasib. Negara lain seperti negara Jepun, Korea, Taiwan, mereka telah berjaya dalam masa tempoh 20 tahun, 30 tahun. Saya pernah pergi ke Korea masa saya muda-muda dulu. Saya about 30 years ago. Dia orang pun miskin. Taiwan miskin. In fact, Malaysia was slightly better than them, lebih baik. Tetapi dalam tempoh 30 tahun, kita tengok mereka menjadi negara maju. I feel sad. Dan kita hari-hari bercakap, nak membela rakyat, membangunkan negara, menjadikan negara berpendapatan, rakyat berpendapatan tinggi. Tapi, setakat mana pencapaian yang kita capai? So this is not only the government. Jangan salahkan kerajaan saja. Even the opposition is responsible. Kelemahan kerajaan melaksanakan projek-projek. Kelemahan pihak pembangkang memberi cadangan-cadangan yang konstruktif. Saya percaya kerajaan pun kalau dia mendengar cadangan-cadangan yang membina, yang baik, I'm sure a responsible politician from the government side akan terima. Tetapi kalau cadangan-cadangan yang tidak membina, how do you expect the government to accept, to follow whatever is your ideas, teguran dan pandangan? Saya rasa kerajaan yang berjiwa besar, kerajaan yang berani, tidak takut kepada kritikan, tidak takut kepada cabaran, tidak takut kepada apa-apa tuduhan. Kalau dia sebuah kerajaan yang betul-betul bertanggungjawab kepada rakyat. Begitu juga pembangkang. Kalau kita membantah-bantah dengan sebab kepentingan peribadi, kepentingan diri, malulah kita kepada diri kita.